Muka surat yang ke-23 bab tayamum hari ni insya-Allah. Perbahasannya agak panjang. Kita tengok sampai mana kita boleh habis. Sebab cerita tayamum ni agak panjang Benda simple tapi perbahasan tu panjang, banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya wal mursalin wal ulama was salihin wa ila arwah jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita kesempatan waktu, kesihatan yang baik, dapat sama-sama kita hadir ke dalam majlis ilmu ini, yang mana kita dah pun mempelajari banyak dah tajuk dan bab-bab serta pasal-pasal yang berkaitan dengan syariat kita. Dan pada minggu ini insya-Allah kita dah pun selesai mempelajari masalah menyentuh khuf, dan pada minggu ini kita akan masuk bab tayamum. Faslun fit tayamumi. Muka surat 23. Muka surat 23. Baik. Faslun fit tayamumi. Ini suatu fasal pada menyatakan hukum tayamum. Hukum tayamum. Baik. Tuan-tuan lihat situ, dia tulis dalam kurungan nombor 2. Cuba rujuk nota kaki sebelah kiri. Dia ada tulis nombor 2. Nampak ni cara penulisan akademik zaman dulu. Nota kaki dia tepi. Kita buat tesis semua nota kaki bawah. Okey. Baik. Nombor 2 tu dia kata apa? Dan telah ijma' sekalian ulama' atas bahawasanya tayamum itu tertentu ia pada muka dan 2 tangan jua, dan jika tayamum itu daripada hadas besar sekalipun. Maknanya dia nak cerita tayamum ni, dalam nombor 2 kurungan tu pengarang nak jelaskan bahawa hanya 2 anggota sahaja yang terlibat, iaitu muka dan 2 tangan. Kaki tak payah, telinga pun tak payah, rambut pun tak payah. Jadi anggota yang terlibat dengan tayamum 2 sahaja, muka dan 2 tangan. Tu huraian yang dalam kurungan nombor 2 tu. Baik. Bermula syarat tayamum itu 6 perkara. Okey Dia ada 6 perkara syarat tayamum. Pertamanya, tahqiq uzur dengan sebab safar atau sakit. Tahqiq ni maknanya benar, sah, betul memang ada masalah keuzuran. Tu tahqiq. Benar memang sah ada masalah keuzuran dengan sebab safar, sama ada dengan sebab musafir ataupun dengan sebab sakit. Maknanya confirm ada keuzuran, sama ada dengan sebab musafir atau dengan sebab sakit. Itu syarat yang pertama. Okey. Kalau tak ada syarat itu, tak adalah tayamum. Tak disyaratkanlah. Itu syarat pertama. Keduanya, syarat kedua masuk waktu sembahyang dengan yakin. Kita confirm
masuk waktu baru tayamum. Dia tak boleh tayamum awal tunggu, dia tak boleh tayamum, tak boleh. Dia kena confirm masuk waktu dulu. Sebab dia kata masuk waktu sembahyang dengan yakin, kena yakin. Maka tiada sah tayamum orang yang syak padanya, pada masuk waktu tadi. Kalau dia confuse, masuk tak masuk, masuk tak masuk. Cuma lah ni mudahlah sebab kita ada jam di tangan kita. Jadi kita boleh rujuk jam, tahu dah pukul berapa masuk. Lepas tu orang pula ada yang rajin dakwah tu, dia viralkan waktu sembahyang dalam grup WhatsApp pun bagus. Pokoknya kita tahu, baca tengok, oh ni lohak pukul berapa. Kan kadang-kadang duk ralik kerja apa semua, jadi tak tahu. Itu penting ya. Jadi lah ni tak ada masalah di sudut tu ya. Ada jam, tahu dah masuk pukul berapa. Orang yang syak, dan maka tiada sah tayamum orang yang syak padanya dan jika berbetulan masuk waktu sekalipun. Maknanya dia duk ragu-ragu, sedangkan waktu tu dah memang masuk zuhur lah contohnya. Dia duk syak lagi, jadi tayamum dikira tidak sah. Perlu dia yakin. Tanya kawan dia ke, tanya siapa, dah masuk zuhur lagi. Dah, okey. Terus buat tayamum. Itu syarat yang kedua. Boleh faham ya? Yang pertama kita tahu kena pastikan betul-betul penguzuran sama ada dengan sebab musafir atau sakit. Yang kedua kena yakin betul-betul masuk waktu sembahyang. Dia cerita tayamum ni macam kita nak buka puasa tuan-tuan. Yakin masuk waktu maghrib, Bilal azan, kita buka. Tapi terus tu kalau buka awal tak sah, batal lah puasa kita. Ni kalau kita nak kiyah dengan puasa lah. Okey, syarat ketiga tuan-tuan, syarat ketiga, mencari air pada tempat duduknya. Dah cari air ni, cari kawasan duduk tu tak ada air, cari tak ada. Dan pada taulannya, tanya member pun tak ada air. Nak cari air, nak wuduk ni, air tak ada. Tempat duduk kawasan dia tak ada, tanya member pun tak ada. Maka jika tiada dapat, hendaklah mencari pada pihak kelilingnya. Dengan dilihat. Tanya kawan tak ada, dia suruh cari lagi, kok ada sekitar kita kalau ada air. Itu yang dia katakan, mencari pada pihak kelilingnya, dengan dilihat, tengok ada tak puncak-puncak air yang boleh kita berwuduk. Mana bukan senang nak tayamum ni, memang confirm tak ada air betul. Ni kalau kes yang tidak melibatkan keuzuran sakit sebagainya lah. Maka jika diwahamkan ada air, hendaklah pergi kepada tempat yang diwahamkan itu. Waham dia dalam istilah agama kita, dia ada syak, ada waham, ada zon. Ya. Waham ni keadaan perasaan yang kita yakin benda tu positifnya ada. Itu waham. Syak ni ragu-ragu antara. Zon ni berat belah tak ada. Tapi kalau waham ni kita macam rasa macam ada ayak lah tentu. Pandangan kita, naluri kita mengatakan bahawa peratusan ada itu tinggi. Itu waham. Agama dia ada 3 benda tu nah. Kalau syak tu taraduk tu bahagi 2. Ya tak ya, ya tak ya, ada gitu. Maka dia kata di sini maka jika diwahamkan ada air, hendaklah pergi kepada tempat yang diwahamkan itu sekira-kira qadar sampai anak panah. Jaraknya lah, maknanya bila kita lontar dengan anak panah tu, jarak itulah jarak kita syarat cari air. Tak ada juga baru tayamum. Mana sekadar anak panah itu lontaran orang dewasa memanah. Mungkin dalam nak kata 500 meter jauh sangat. Mungkin dalam 200 meter. Panahnya bukan tembak. Kalau M16 tu, saya duduk menembak dalam kadek polis dulu, mau 20 meter boleh pi. Ni hak askar ramai apa tahulah. Kan? Jadi itu jarak peluru dia tak kira, dia kira jarak panah. Sekadar lah. Maka mungkin dalam 200 meter boleh jadi sampai kalau orang yang laju dia punya panahan dia tu. Okey. Itu yang dia katakan qadar sampai anak panah. Iaitu jika hasil suatu sampai suara teriaknya.
kepada taulannya. Maknanya kira dia pi tu, dia kelui, tahu kelui, dia panggil tu, member dia dengar suara dia. Jadi selagi dengar, maka jarak tu dikira sebagai jarak yang patut dia dibenarkan mencari air. Ya, sampai kita panggil dengar lah. Tu. Sebab zaman dulu mana boleh sukat ikut meter-meter, tuan-tuan. Cerita ni dia kadar begitu, anak panah sampai, ataupun bila dia menyut sahut tu suara member dia dengar. Hoi, kau kat mana? Aku kat sini. Gitulah macam filem Ramli tu. Okey. Tu cerita zaman dulu. Baik. Teriaknya kepada taulannya serta mereka itu dalam hingar-bingar. Maknanya boleh dengar suara itu, jarak tu dibenarkan lagi. Maka jika tiada, hendaklah ia tayamum. Nampak ya tuan-tuan, syarat yang syarak tetapkan kepada kita apabila kita nak tayamum, cari air itu setelah kita round habis tanya kawan tak ada air, kita dibenarkan pergi cari ke sekitar sampai ke jarak anak panah lebih kurang 200 meter lah, suara dengar. Cari, memang confirm air tak ada, barulah kita cari tanah, debu tanah yang lembut-lembut tu, kita buat tayamum. Ni syarat buat penetapan begitu. Itu syarat yang ketiga, syarat kita nak tayamum. Yang pertama tadi kita ulang balik, tahqiq uzur, sah, ada kepastian ada keuzuran dengan sebab musafir ataupun dengan sebab sakit. Okey. Yang kedua kita ulang balik yakin masuk waktu, dan ketiga kita dah cari air sampai ke kawasan-kawasan yang telah ditetapkan jaraknya. Dan keempat, uzur memakai air dengan bahawa takut daripada memakainya atas hilang nafas atau manfaat anggota. Ini baru kategori yang air ada tapi kita tak boleh nak pakai, takut. Tapi tuan kita kata hilang nafas ni kira kalau pakai air mati atau mudarat. Yang ni yang melibatkan masalah aksiden, luka muka cala habis, muka sendiri kena tar, jatuh terguling, dia rempit punya hebat sangat sampai terbang macam Superman, jatuh tu muka habis calak kena tar, maka nak ambil wuduk kalau masuk air memang tak boleh meraung dia. So doktor kata ni kalau kena air ni, saya tak beri jaminan bahawa hidup boleh lama, mungkin 2 minggu mati. Maka dengan bila dah keadaan macam tu, boleh guna tayamum. Atau anggota tangan yang melibatkan luka yang teruk, kena air tak boleh. Kalau kena air ni doktor kata memang mudarat pada badan, baru boleh guna debu. Ini maksud di sini yang dikatakan bahawa takut daripada memakainya, makai air tadi akan hilang nafas, maksudnya boleh menyebabkan kematian. Tak tahulah kalau ada kes lagu tu, cerita ni mungkin ada lah. Atau manfaat anggota. Keadaan kedua, kalau pakai air boleh menyebabkan anggota badan kita hilang manfaat. Hilang manfaat maksudnya tak boleh nak guna. Kan banyak kes-kes kan. Jadi syarak dah bagi kelonggaran. Kadang-kadang kita yang mau tak mau, alasan macam-macam. Cuba tanya sahabat-sahabat kita yang kat hospital tu, yang accident kan, kau tak semayang ke? Payah nak ambil wuduk. Itu alasan dia sebut. Itu alasan pertama dia, payah nak ambil wuduk. Sedangkan kalau dia tayamum tu, dia cuma sapu muka dengan tangan persiku je. Dia tak payah basuh kaki kena balut-balut simen tu. Apa masalahnya? Hanya kadang-kadang inilah agama dah ajar kita solusi. Solusi ni maknanya kaedah penyelesaian bagi masalah-masalah yang melibatkan hukum syarak. Benda tu wajib, sebab sembahyang ni perkara yang Tuhan akan hisab. Perkara pertama, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salatu, kata Nabi. Awal-awal perkara yang Allah Ta'ala akan hisab ialah sembahyang kita. Clear sembahyang ni, insya-Allah yang lain akan elok. Tapi kalau tak elok sembahyang ni, yang lain pun akan cacat. Jaga. Baik.
Dan masuk pada uzur, dihurai lagi ya, ni panjang. Dan masuk pada uzur barang yang apabila ada air pada hampirnya. Dihurai di sini juga, pada uzur tu kalaupun ada air yang dekat dengan dia, tapi dengan sebab anggotanya tadi tak boleh kena air, maka dikira uzur dia tadi, memang dia kena tayamum lah. Ini kes kalau uzur pada anggota badan. Okey, maknanya walaupun ada air, yang tadi kita cerita cari air tak jumpa baru tayamum, itu secara umum. Tapi sekarang dah masuk spesifiknya keempat ini, iaitu kalau anggota ada masalah, tak boleh kena air, boleh hilang manfaat anggota ataupun boleh hilang nafas, boleh meninggal, maka boleh digunakan kaedah tayamum. Dan jika dikosokkan dia, takut ia atas dirinya daripada binatang yang buas. Keadaan seterusnya, air ada kat luar, perigi kat luar, tapi rimau duk ada. Rimau duk tenggek dekat tepi perigi. Nak keluar ambil wuduk, nak keluar tak keluar, nak keluar tak keluar. Sebab tu dia kata di sini, kalau takut pada dia binatang yang buas atau stru, ada musuh, ada penyamun duk pegang parang tunggu kat luar, atau apa sajalah, atau takut ia atas hartanya daripada pencuri. Rumah dia mangga pun tak ada, bimbang dia, takut ya. Atau penyamun, atau bercerai daripada kawannya, maka hendaklah ia tayamum pada segala yang tersebut ini. Nampak tuan-tuan, Islam bagi kelonggaran. Tadi cerita kita kata pasal masalah anggota problem. Yang ni keadaan tak libat apa-apa pun, anggota cantik, cun, elok semua, tapi dengan sebab takut binatang buas, berkemah kat lautan mana-mana kan. Lah kan orang suka dah kemah kan, hutan belum lah, hutan tak belum, ada belaka pergi. Jadi bila masuk dalam kemah tu malam, nak keluar, nak semayang isyak kan, nak semayang apa sekalipun, tiba-tiba dengar bunyi ngauman harimau. Jadi nak takut selamat nyawa, aku keluar ni sagi, dia bahamnya aku, nanya, maka boleh dia bertayamum, tak perlu ambil wuduk. Sebab apa? Menyelamatkan nyawa. Ataupun dia takut ada stru. Stru tu musuh, tak kira apalah musuh di sini, mungkin manusia, mungkin binatang, mungkin apa saja, maka dia boleh tayamum, tak payah keluar rumah. Atau takut harta kena curi, ni nampak kaya sangat, harta kena curi, cuma dalam konteks ni dia dah simpan elok, cuma dia bimbang juga mungkin terlalu banyak penyamun kawasan dia. Macam kita kan, contohnya Putra Belanda ni, jalan 7.20 ada penyamun, 7.18 ada penyamun. Jadi penyamun keliling, 7.19 tak ada penyamun. Rumah saingan positif tak ada penyamun. Lain ada penyamun, bimbang. Maka tak payah keluar, ambil air kat luar tu, takut penyamun masuk curi harta benda kita, maka boleh guna debu bertayamum. Ini kelonggaran. Walaupun zaman sekarang mungkin dah tak sampai ke tahap tu bahayanya, tapi kita belajarlah, sebab ni tuan kitab tulis dalam kitab kita mengaji hari ni. Nampak ya, kok mana pun cerita semayang kena semayang sampai tahap tu lah. Islam bagi kelonggaran tu, okey, tak boleh kok ni, kok ni, tak boleh kok ni, kok ni, tak boleh kok ni, kok ni. Janji hang semayang. Tu yang pelik pasal apa kita tak mau semayang. Nampak tak? Allah bagi kemudahan tu yang macam-macam dah. Cara nak wuduk punya mudah tu. Kalau seruh debu ni, kalau kata-kata lah, dia kata basuh telinga macam basuh wuduk, macam ambil debu sedut Jahanam. Ni contoh kalau kita ikut cara wuduk betul. Tapi tak, Islam bagi basuh muka, sapu muka, tangan siku, clear, sudah. Tak payah banyak, kaki tak payah basuh, kepala lutut tak payah basuh, telinga tak payah basuh. Nampak ni kaedah dia. Baik. Tu kalau takut benda tu, maka dibolehkan kita bertayamum. Atau bercerai pada kawan, ataupun takut terpisah dengan kawan, ya, takut sesat dan sebagainya, maka dia tayamum pada segala sebab ini. Okey, dan kelimanya, syarat kelima ya, berhajat ia akan air, kemudian daripada dituntuti akan dia kerana dahaga binatang yang dihormati. Nampak tak? Tuan-tuan ingat tak kisah sirah
zaman sahabat dalam satu peperangan. Dahaga yang amat ni, bila tukang yang bawa, biasa orang perempuan lah yang bawa air kepada tentera peperangan ni, nak bagi dia minum, tiba-tiba member sebelah kata dahaga, dia pun bagi. Kan cerita tu pernah dengar kan, sampai akhirnya dia meninggal syahid, tak minum. Dan cerita itu tuan-tuan, kalau kita mengaji hari ini, menunjukkan bahawa bukan setakat manusia, bahkan dia kata kalau ditututi akan dia kerana dahaga binatang yang dihormati sekalipun, ayat yang nak guna nak wuduk tadi tu, bagi binatang minum dulu, kita boleh tayamum. Ni hukum. Ihsan, ni yang ke dalam Islam. Kalau tuan-tuan ingat kita mengaji kitab akidah, dia ada iman, Islam dan ihsan. Buat baik. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita buat ibadat ni seolah-olah kita nampak Allah tu lihat kita. Walaupun kita tak lihat Allah, tapi Allah tu lihat kita. Okey. Maka ini dipanggil sifat ihsan kemanusiaan hatta terhadap binatang sekalipun, sehingga kan kalau ada ayat kita berhajat, ini ayat kita ada banyak ni je, ngam-ngam untuk aku buat wuduk ni, tiba-tiba datang kucing duk leleh lidah, kita faham kucing ni mungkin dahaga, jadi kita bagi air tadi, kucing minum, dan kita boleh untuk tayamum. Kalau air tu ngam-ngam lah cukup, kalau air banyak tak kisah. Ni kalau air tu ngam-ngam je ada. Nampak ya, betapa Islam itu sangat menghormati, menyayangi makhluk lain termasuk binatang. Seperti kerana meminum dirinya atau binatangnya. Maknanya dia minum untuk selamatkan nyawa dia atau binatang dia punya, maka dia boleh ganti dengan tayamum. Air itu dia gunakan untuk dia minum. Kalau air cukup-cukup je lah. Dan jika hajatnya yang tersebut pada masa yang lagi akan datang sekalipun, maka wajib ia tayamum serta ada air. Ya, walaupun ada ayat kat dia, tapi dia nak pakai ni panjang perjalanan, dia nak guna air untuk minum tu mungkin ambil masa sehari dua. Jadi air tadi dia boleh gunakan untuk minum sahaja, maka dia wajib bertayamum, tak perlu guna air yang minum tadi. Ni agama ajar kita ya. Pentingnya di sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham, pentingnya kita menyelamatkan nyawa kita, kodrat kita dengan minum air tadi. Dan di sudut kesihatan juga, pentingnya kita meminum air ataupun perlunya air dalam badan kita. Tu yang bila saya diagnos tuan-tuan, saya kata ni air kurang makcik, minum air banyak ya. Tu agama dah ajar kita, sampai dia suruh kalau ada ayat untuk minum, minum. Hang tayamum tak apa kalau tak ada ayat. Yang penting air tadi guna untuk minum. Penting untuk kita jaga kesihatan. Sebab kalau kita sakit, macam mana kita nak ibadat dengan sempurna? Dahaga, Allahu Akbar, nak baca tak boleh sebab tengkak kering sangat. Ujian kita puasa nanti kan, tengok dia hari pertama tu boleh tengok semua muka kat dalam Putra Perdana ni. Tengok muka semua kat Putra Perdana ni, memang nampak hari pertama lah. Kedua, ketiga nampak okey sikit kan. Hari pertama tu, ya Allah, kesian yang amat, mengalahkan pelarian Syria, muka punya letih, terlayak liak tak piu, kering tengkok, dahaga dan sebagainya. Nampak tak? Begitulah juga dalam konteks bila Allah wajibkan kita puasa ini, nak bagi rasa saya sekala hak penderitaan orang yang tak ada makanan, tak ada minuman. Rasa lagu tu baru tahu. Puasa sunat ni kita puasa ialah merasai juga, tapi tak samanya Ramadan tau. Ramadan sebab muka sama, semua tengok muka hang puasa, aku puasa, dia puasa. Jadi dugaan tu lebih kuat. Puasa sunat, kadang-kadang benda sunat ni member ajak buka kenduri, buka, tak ada masalah. Tak ada undang-undang. Tapi bulan puasa jangan main-main. Member ajak buka tak boleh, dia tak boleh, kita tak boleh. Nampak? Itu Islam nak ajar kita, sebulan kena rehat. Baik.
Kelima okey. Dan keenamnya tanah yang suci. Ya, debu tanah yang suci. Tuan-tuan lihat dia buat nombor kurungan 3 ya. Nombor 3 kurungan kan. Yang tu kita tengok sebelah, sekarang kita tengok sebelah dia. Nota kaki sebelah kiri sekali. Hak tulis pendek-pendek tapi panjang tu. Qauluhu tu, nampak ya? Nombor 3 qauluhu lagi tiada mustakmal. Qauluhu tu katanya, nya siapa? Nya pengarang lah. Tuan kitab ni kata lagi, makna apa? Makna tak mustakmal tu iaitu yang tinggal ia pada anggota tayamum atau gugur ia daripada anggota kemudian daripada tersentuh ia dengan dia. Maknanya debu yang mustakmal tadi yang kita sapu ni, hak kita dah clear kat tangan ni, jadi hak yang melekat dekat kulit ni dikira mustakmal, yang nipis-nipis tu dikira mustakmal. Sebab tu bila kita tekap, biasanya kita jarakkan sikit, kita sapu, jadi tak kenalah debu hak kita duk guna tu. Yang tu yang dimasukkan dengan mustakmal pada sudut debu tanah yang kita gunakan untuk tayamum. Soal, dia buat permasalahan di sini. Jika ditanya orang bahawasanya tanah tayamum itu tiada mengangkatkan hadas, maka tiada ia jadi mustakmal bersalahan air yang terpakai pada wudu. Orang tanya, debu tadi tu hak jatuh kita ambil tayamum tu boleh tak kita guna untuk angkat hadas? Kalau ayak memang tak boleh. Ni soalan orang tanya tuan kitab ni, pertanyaan. Tengok jawapan dia, jawab. Saya dah pun jawab kan? Bahawasanya sebab yang hasil isti'mal itu bukan ia khusus mengangkatkan hadas jua, hanya sebabnya itu hilang tegah daripada umpama sembahyang dengan dalil bahawasanya air wuduk orang yang sentiasa hadas itu panjang tuan-tuan, kena buka muka sebelah tu sebab dia pendek tulis, jadi kena baca panjang. Dah, saya menyampuk kena ulang balik. Umpama sembahyang dengan dalil bahawasanya air wuduk orang yang sentiasa hadas itu mustakmal ia mulakhisan min sabilin ila an qala. Dia campur Melayu, campur Arab. Saya kena terjemah. Tidak pening kita. Baik, dia kata di sini tuan-tuan, isu yang timbul ialah persoalan yang dibangkitkan, adakah debu tu dia punya situasi sama macam air wuduk? Dari sudut istimalnya pada kes ini, soalan dia. Apabila kita bertayamum, kita guna debu, maka debu yang gugur tadi adakah dikira mustakmal, dan bolehkah dianggap kita bertayamum tadi tu kira hadas sekali? Maka jawapan yang diberikan oleh tuan kitab ni dalam jawab tadi, kita ulang balik baca supaya faham. Bahawasanya sebab yang hasil isti'mal itu, sebab yang menghasilkan kita nak menggunakan debu tadi, bukan ia khusus mengangkat hadas. Dia bukan tujuan utama nak angkat hadas, tetapi lebih kepada kita nak hadas ni, hadas besar lah, hadas kecil memang wuduk lah tadi. Ini maksudnya. Tujuan utama ni bukan nak angkat hadas besar, tapi dia kata kita nak membolehkan sembahyang saja. Itu hilang tegah daripada umpama sembahyang. Maknanya sebagai kita katakan satu kemudahan yang diberikan kepada umat Islam untuk menunaikan sembahyang. Sebab tu bila niat tayamum, dia akan tulis nawaitu tayammuma listibahati fardhi salati. Saja aku tayamum untuk membolehkan aku sembahyang. Nampak tak? Untuk nak sembahyang je. Cerita tuan-tuan kena faham di sini. Pokok pangkai nak wajib sembahyang tu, syariat sembahyang tu nak utamakan. Kok mana kau kena sembahyang, hatta tak apa, guna tayamum tak apa, janji
untuk membolehkan sembahyang. Nampak di sini ya, penekanan agama kita kepada sembahyang yang asal tadi tu. Sebab tu dia bahas panjang di sini. Sebab tu dia kata di sini, kok mana pun yang penting tu nak sembahyang tu. Baik. Lepas tu dia kata, dengan dalil bahawasanya air wudu orang yang sentiasa hadas itu mustakmal ia. Memang air wudu kita dan lepas wudu memang air tu dikira air mustakmal. Air memang tak nak ubah, memang itu pengajian dia gitu. Berbeza dengan debu dia kata sini dalam konteks ni, artinya air itu artinya mulakhisan min sabili ila an qala. Mulakhisan sini dia kata secara ringkasnya daripada jalan berkata pengarang ni min sabili ila an qala, berkata ia syahdan. Macam nama saya pula, nama saya tu letak ya je selepas ha, maka jadi syahidan. Tapi kalau syahdan ni dalam kitab Ibn Lama, dia kira macam maksud tiba-tiba, ataupun kita katakan maka nak kata guna bahasa moden secara tuntasnya. Tu kalau bahasa yang canggih lah ni lah orang guna sastra ya, secara tuntasnya syahdan ataupun secara tiba-tibanya diketahui daripada mewajibkan niat istibahah, bahawasanya tiada memadai pada tayamum itu niat mengangkat hadas atau bersuci. Nampak dah tuan-tuan, untuk tayamum tadi istibahati fardhi as-salati. Istibahah maknanya membolehkan kita sembahyang. Sebab tu dia kata dia ketahui daripada mewajibkan niat istibahah, ya, wajib niat istibahah tu membolehkan bahawasanya tiada membadai pada tayamum itu niat mengangkat hadas. Kita tak boleh nak sebut tayamum tadi saja aku angkat hadas, mesti istibahah. Kalau mandi kita ngaji gitu, dia banyak 5-6 dialog dia boleh guna. Raf'al hadasil akbar lah, angkat mani wajib lah, kan. Tetapi untuk tayamum dia mesti guna perkataan istibahah supaya membolehkan. Istibahah supaya membolehkan aku apa? Aku solat, aku angkat hadas. Tu penting perkataan istibahah hanya untuk tayamum. Tu disebut sangat. Tak boleh kita nak niat tak memadai, kata dia kita nak kata perkataan tayamum tu niat mengangkat hadas atau bersuci daripada hadas. Kerana bahawasanya ia tiada mengangkatkan hadas dan tiada memadai niat fardu tayamum atau fardu taharah, kerana bahawasanya ia taharah darurah. Tiada maksud pada dirinya bersalahan wudu. Dia berbeza dengan wudu. Sebab tayamum ni kok mana pun tuan-tuan perlu ada perkataan istibahah. Nawaitu tayamuma listibahati fardhi salati lillahi ta'ala. Kalau sembahyang fardu. Kalau kita mengangkat hadas mani wajib pun listibahati hadasil akbari, hadas besar. Jadi kita kena ada di situ perbezaan, tak sama macam wudu. Okey, dia kata tu sebab dia kata bersalahan wudu. Maka kerana inilah tiada disunatkan memperbaharui tayamum. Sebab tu tayamum dia tak boleh baru-baru. Nak masuk waktu baru tayamum, masuk waktu sembahyang baru tayamum, nak baca Quran baru tayamum. Dia jenis ikut apa nak buat. Wuduk tak rasa lama sikit walaupun tak kentut tak apa, boleh kita tajdid wuduk sunat. Tayamum tak boleh nah, bersalahan. Okey. Baik, kita patah balik belakang sebab dia kata habis itu. Ni pening ngaji dia sampai tadi jadi pening. Pembahasan dah mungkin banyak. Clear bab tu, kita dah habis di sini. Mashaf Taman Nazri. Okey. Lagi tiada mustakmal yang ada baginya debu. Huraian tadi dan keenamnya tanah yang suci, lagi tiada mustakmal yang ada baginya debu. Maksudnya tanah tu tanah yang betul-betul suci, yang bukan mustakmal, bukan digunakan untuk yang sebelum tu. Sebab cerita debu tanah ni dia terlalu banyak.
air kadang-kadang dalam kolam, dalam tasik, dalam perigi, dalam kolah masjid. Debu ni kita pijak-pijak tanah lagi, debu dah tu. Cerita debu ni, maknanya di bumi Allah Ta'ala ni debu lah. Tanah, debu, batu, pasir, itu kategori penghuni bumi ataupun struktur bumi. Okey, dan kita pun, kenapa Allah Ta'ala kata debu tanah? Sebab kejadian kita pun daripada tanah. Kok mana sujud tanah? Kan, bila kita sujud, itu perakhiran kita. Tuan-tuan, kita sujud ni, kita bisik di bumi, tapi dengar di langit. Nampak? Kan? Subhanarabbiyal a'la bihamdih. Nu Allah Ta'ala dengar, malaikat dengar di langit, tulis. Ni cerita sujud di bumi. Kok mana kita perakhiran? Tanah juga. Tuan-tuan pasal, tuan-tuan, kita makan buah mikai ke, buah apple ke, buah anggur ke, buah apa pun, pokok buah ni kita tengok penghujung dia, akarnya di tanah. Kok mana kita pun dia balik ke situ juga. Walaupun kita makan daging lembu makan rumput-rumput, tanah. Dia kan pokok tu juga. Sebab itulah nak suci badan kita, syarak menetapkan kalau tak ada air, tanah. Nampak sini ya. Allah Ta'ala jadikan hikmah tu terlalu luas. Al-hikmah tu terlalu luas konsep dia. Baik. Dan masuk pada tanah itu, ni dia nak hurai tanah macam mana ni. Segala baginya, dan masuk pada tanah itu segala baginya, jika tanah ubat sekalipun, seperti batu kawi. Walaupun tanah tu nak guna untuk ubat sekalipun ataupun tanah ubatan, contoh seperti batu kawi, tu pun boleh buat tayamum. Hancur dah lah, kisak dah lah, boleh. Itu satu keadaan, tuan-tuan. Terusnya, apabila ditembakkan dia, ditumbukkan dia, dan yang dibakar daripadanya. Betul lah batu kawi lah. Orang dulu tua-tua dulu ditumbukkan langsung batu tu, tumbuk bagi hancur. Tembak pula dah. Okey. Yang dibakar daripadanya selama tiada jadi habu. Even kalau yang dah bakar pun, tapi kalau tak jadi habu, masih boleh digunakan untuk tayamum. Nak cerita tanah tadi tu dibolehkan sampai ke tahap tu. Boleh guna untuk tayamum. Dan tiada sah tayamum. Ni hak tak boleh ya. Tak sah tayamum dengan tanah yang bercampur dengan, saya nampak sini bukan makna tampang saya kata tepung, tapi ejaan dia tamimpanga. Nampak tak? Tapi saya rujuk lebih makna tepung dan kapur dan umpamanya. Tak boleh. Jadi kalau kita ambil tanah pigui dengan tepung supaya nampak banyak, tak boleh. Mana nak beritahu? Pigui dengan tepung gandum lagi. Yang ustazah guna tu, itu contoh dalam demonstrasi ataupun tunjuk cara bila mengajak tayamum. Tu contoh yang ustazah kat sekolah kita guna ngajak anak-anak kita tu, memang dah beli tepung gandum sungguh. Yang tu contoh, jangan dah faham tepung tu boleh buat tayamum. Dia mesti tanah, debu tanah. Jadi ustazah tu buat, dia tak gamuk lah nak ambil tanah kan. Dalam kelas tak kira takut kotor kelas apa semua, maka dia gunakan tepung. Sebab tu dia tunjukkan tentang pasal, nanti kita akan lihat ya. Dia kata murid-murid mula-mula tangan tekap debu, leraikan. Ustazah tu akan ajar, leraikan agak-agak nampak tu, baru kita niat nawaitu tayammuma listibahati fardhi salati ta'ala. Kita pun sapu ke depan ni sampai ke bawah ni habis. Letak, lepas tu buang, tak pula, tak, buat lagi sekali, letak sini, sapu. Dia tak akan melekat sebab kita dah disunatkan kita lerai-leraikan lah. Kalau semua lagu tubuh gitu, jahanam muka.
Jadi syarak dia tak lagu tu tuan-tuan. Dia ajak kita cukup cantik punya, cun punya. Nampak? Leraikan dulu, penuh beradab. Ya. Kita akan lihat nanti lepas ni cara dia. Ni contoh. Baik. Dan jika sedikit bercampur sekalipun, tak boleh dengan kes tepung tadi. Dan pasir yang halus dan debu tembikar, tak boleh, tidak sah walaupun bercampur dengan pasir yang halus atau debu tembikar. Pasir ni apa tuan? Pasir lah. Pasir ni maksudnya bila ada butiran-butiran kecil ataupun biji-bijian kecil yang istilah orang kata pasir, termasuk pasir kita buat simen tu kan, ada buat baju simen tampal mozaik tu, dia mesti tanah. Cerita tanah lah, tanah. Ya, senang tanah. Baik. Saya pernah sekali tuan-tuan sembang dengan satu sahabat saya mu'alaf Cina. Dia biasa dengan anjing ni, orang Cina kan biasa dengan anjing ni. Kita tak biasa. Anjing bela tu dah jiran je lalu tepi saya, selirih lah, anjing besar, terkejut saya. Biasa kita pakai seluar. Saya waktu tu kira macam ragu-ragu, seluar ni nak tayamum tak tayamum. Kalau ikut hukum dia bukan najis aini pun, dia kering. Tapi waktu tu keraguan tu wujud zaman muda saya. Lepas tu rujuk ustaz nak tayamum tak tayamum. Ustaz tu kata hampir beli seluar baru lah, senang. Habis cerita. Seluar RM3-14 zaman tu murah lah. Cerita zaman tu ustaz saya kata hampir beli seluar baru lah, hampir buang tu sampah lah, buat kemburuk ke apa ke. Tak kata apa saya pun, pergi beli seluar baru. Tu pandangan ustaz zaman dulu, dia senang, dia buat analogi, dia banyak buat perbandingan. Jadi kita faham ni, tak payah usah payah, pergi beli seluar baru. Seluar banyak kat kedai kain, kedai duk jual seluar kan, pergi beli seluar baru pakai. Habis, selesai masalah. Baik. Macam tu ketika saya tanya Tok Guru Pak Ya Jonet ni, Tuan Guru Jaya Jonet ni, bila saya tanya dia masalah apa saya tanya tu, ni hukum lelaki pakai cincin swasa apa bagi. Jadi bila tanya dia tak jawab tu, dia kata gini, dia kata kita buat kenduri, kita masak gulai lembu satu kawah, tiba-tiba kita buah daging babi seketui. Dia kata entah nak makan tak? Saya pun duk fikir tak mau. Dia kata serupa tu lah. Swasa ni dia kata campuran mah dengan perak dengan tembaga. Saya tak perhati yang sudut tu lah. Maka dia kata sama, nak pakai tak nak pakai tak pakai. Sebab tadi makanan dia kata entah tak mau makan. Kalau perhiasan nak pakai tak pakai. Kita pun mendengung kan. Tu Tok Guru dia suka buat tamsilan, tapi ini pandangan khilaf ulama ya. Tuan-tuan ikut dia, pandangan dia berdasarkan ilmu dia. Dan saya pakai pandangan dia lah. Ada pandangan ulama kata tak ada masalah, hukum harus, suasana ni harus. Ada pandangan ulama begitu. Tuan-tuan, saya buat cerita ni sebab Tok Guru dulu ni dia banyak bagi kiasan-kiasan. Hukum tu kiasan, kita fikir sendiri. Tu cakap mata Tok Uni Aziz kan. Dia banyak bagi kiasan-kiasan. Orang yang ilmu mantik tinggi ni, kalau mengaji sekolah agama sampai tingkatan 6, dia akan belajar ilmu mantik. Yang ambil STA, yang ambil itulah sijil-sijil agama tinggi tu, dia ada ilmu mantik, dia ada ilmu balaghah. Ilmu ni yang menajamkan fikiran kita tu. Banyak kiasan-kiasan. Jadi kita yang dengar kiasan, kita mudah faham. Lebih cepat faham pula. Kiasan. Dia bukan siniran, kiasan. Siniran lain. Siniran pun ada juga. Baik. Bermula fardu tayamum itu 5 perkara. Ni kita nak mula masuk cara tayamum. Saya akan ajak ni. Pertamanya niat, yakni niat mengharuskan sembahyang atau tawaf atau menyentuh mashaf dan umpamanya. Nampak ya? Kita bertayamum tu untuk apa kita nak buat tu je. Tak boleh buat benda lain.
satu tayamum untuk satu ibadat. Untuk semayang je, sama ada fardu atau sunat. Untuk baca Quran saja. Nah, untuk tawaf saja. Tak boleh buat hal lain. Dia untuk satu je. Baik. Kalau buat satu batal Macam mana? Tak jelas apa? Saya tadi masalah kalau habis solat saya itu tak boleh pakai lagi. Tak boleh lah. Dia cuma boleh semayang fardu tu dan berapa sunat lepas tu. Lepas tu habis masuk waktu asar, tayamum lagi sekali. Kira kita tayamum ni untuk satu waktu je lah. Nak zuhur kita tayamum, lepas buat solat fardu zuhur kita boleh dibenarkan buat solat sunat qabliyah ba'diyah tu. Habis tu habislah. Kemudian tunggu masuk asar, tayamum lagi sekali. Ni kalau tayamum lah. Kalau wuduk tak apa, dia tahan. Kalau ikut aku wuduk tak payah. Tapi kalau tayamum setahu saya kena. Nanti dia akan ada masalah. Kita akan lihat lepas ni permasalahan sebab tu dia cerita bab ni panjang. Tajuk kecil je tapi cerita perbahasan panjang. Kita akan lihat permasalahan yang tuan kita tanya nanti insya-Allah muka surat lepas ni. Okey, kita terus kepada niat dia. Apa cara niat dia macam mana tuan-tuan? Cuba hafal kalau boleh. Nawaitu tayammuma, buh baris nah, kalau tak ada baris tu tolong buh baris. Sebab dia dalam kitab ni tak ada baris. Nawaitu tayammuma listibahati as-salati. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati. Saya tengok yang lain. Nampak ya cara niat ni tuan-tuan buh baris supaya baca tu pergi betul. Nawaitu tayammuma. Nawaitu at-tayammuma listibahati, bukan la tu. Buat baca jawi parah. Listibahati, lam baris di bawah, kemudian sin baris mati. Saya tulislah tuan-tuan bagi senang, tak pergi pening pula. Bukan apa, takut salah baca. Nawaitu sahaja aku niat ya. Ni nawaitu tut tayam. Nawaitu tayammuma listibahati, lam baris di bawah, ada hamzah ni tak apa, sin baris mati. Okey, dia asalnya liistibahati, tapi kita kira baca terus listibahati. Listibahati fardhi salati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk membolehkan istibahah, membolehkan sembahyang fardu salat kerana Allah Ta'ala. Okey, nawaitu tayammuma listibahati fardhi salati lillahi ta'ala. Boleh tayammuma, tayammuma. Sebab apa baca ma? Sebab jadi maf'ul bih, ngaji Arab kan. Dah masuk cerita fa'il maf'ul dah. Ngaji dah. Bahasa Arab. Dah belajar dah. Oh dah. Kan hukum maf'ul bih, hukum kena buat kan kena baca baris fathah. Kan? Macam kita kata syarab tu asyai. Aku telah minum akan teh. Teh tu kena baca baris atas sebab dia maf'ulun bih. Macam inilah. Saja aku niat tayamum kena atas. Akal tu al-aruza, aku makan nasi. Jadi za tu baca baris atas sebab dah jadi maf'ulun bih. Okey, akala tu aku, akal tu aku telah makan. Ni pun gitulah Arab dia. Listibahati dia baca ti sebab ada huruf lam baris di bawah. Huruf jar dipanggil. Huruf jar, maka ti baca baris di bawah. Fardhi dia ikut sini.
As-salati pun dia ikut sini, sifat mansub lillahi ta'ala. Tak apalah, nanti belajar Arab pelan-pelan, tahu letak baris. Tu sebab lepas ni tuan-tuan, kalau dah khatam Arab ni, kitab kita baca ni, kira bunyi Arab tak payah baca dah, kira tuan-tuan boleh baca belakang dah, terror baca, sebab dah mengaji bahasa Arab. Makna tak faham tak apa, baca baris betul, sebab salah baris salah makna, jangan main-main. Ya, niat lah hati lah. Kalau tuan-tuan payah nak sebut, niat sudahlah, jangan membayarkan diri. Tapi sebab ni ilmu, kita ajak juga lah, macam wuduk lah, payah nak ngajak orang asli, lagi payah nak menyebut, maka niatlah hati sudahlah. Cuma kalau tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i, sebut lafaz itu sunat, gitu, tak salah, sebut je lah. Kurang-kurangnya mahirkan bahasa Arab ni, duk ada kelas bahasa Arab lepas ni, jadi mahirkan sebutan. Tuan-tuan nak mahir bahasa Arab, Quran jangan tinggal, itu je petua. Quran jangan tinggal baca hari-hari, baru mahir bahasa Arab, walaupun tinggal bertahun. Saya tak pernah pergi Mesir, walaupun dapat tahun pergi Mesir. Arab saya Arab UIA je pun, duduk UIA mengaji Arab, bahasa Arab lah. Bahasa tu 60% bahasa Arab, 40% bahasa Inggeris. Melayu tak ada. Dalam kelas saya ni, Melayu dah 3-4 orang, yang lain ada Algeria, Tunisia, Iran, Iraq, kira campur. Hang cakap Melayu memang tak boleh, kok mana pun kena cakap Arab. Presiden bahasa Arab, lama-lama dia boleh kan, dia boleh. Terus saya pesan, jangan tinggal Quran, baca hari-hari. Bila saya mengajar di sekolah, mengajar Melayu, tinggal ke Arab, pi kuis, jumpa balik Arab. Tapi bila kita rajin baca Quran, Allah akan datangkan balik, dia jadi cepat, dia jadi boleh. Kalau jumpa orang Arab, dia boleh cakap Arab. Nampak tak? Sebab setiap hari kita latih lidah kita sebut istilah Arab. Tu saya kata Quran kena baca tu. Baca, sebab bahasa Arab, bahasa syurga, duduk dalam Quran. Baca je, dia akan jadi fasih. Kedudukan baris dalam Quran sama macam ni tuan-tuan. Hak kita nak mengaji ni memang ikut Quran sebiji. Selutuk baris tu, dulu tak ada baris, Allah pun ada baris, zaman sahabat pun letak baris dalam Quran. Baik, jadi sahaja aku nawaitu tu, sahaja aku at-tayammuma, bertayamum, listibahati, untuk membolehkan. Listibahati tu untuk membolehkan, istibahah fardhu salah, sembahyang fardu lah. Fardu salah, terbalik, sembahyang fardu kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Kan bila kita bulan puasa, kan kita kan niat nawaitu sauma ghadin. Sauma kita baca Fathah kan. Sauma puasa, ghadin esok, sauma ghadin. Kalau panjang ni ada fardhu syahr Ramadan, tu panjanglah. Pokoknya nawaitu sauma ghadin lillahi ta'ala. Dahlah. Sekurang-kurangnya, ya. Baik. Sahaja aku tayamum. Tengok dia punya terjemahan di sikit. Sahaja aku tayamum kerana mengharuskan fardu salah, fardu sembahyang. Atau niat kedua, nawaitu tayammuma listibahati salah. Ni pendek sikit tuan-tuan, dia buang perkataan fardu tu. Sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang, maka pada niat yang pertama disembahyang dengan dia fardu dan beberapa sunat. Boleh mayang fardu, lepas tu buat sunat 2-3 rakaat kita nak buat, dibolehkan. Dan yang keduanya, pada yang keduanya sembahyang dengan dia akan sunat jua, tiada fardu. Jadi nak sembahyang agak lama, kemudian kita nak rehat, nak sembahyang sunat, kena buat tayamum balik, mayang sunat. Sunat, lepas tu dia kata fardu tak boleh lah. Kalau kita nak niat nak mayang sunat, buat sunat. Yang boleh keadaan pertama tadi, buat fardu, boleh buat sunat. Tapi bila kita buat tayamum, nak buat sunat, tak boleh buat fardu. Buat sunat, mayang sunat je lah. Mungkin kita bertayamum, nak buat sunat hajat ke, sunat taubat dan sebagainya. Lepas tu nak masuk fardu asar, lain. Dia yang dah boleh, dia kata sini, yang fardu dan sunat boleh. Tapi keadaan kedua dia kata sembahyang dengan dia akan sunat jua, tiada fardu. Okey. Maka khutbah Jumaat seperti hukum fardu bersalahan.
Yang ni diumpamakan khutbah Jumaat itu seperti hukum sembahyang fardu. Ya, sebab itulah setengah kitab fiqh kata 2 rakaat khutbah sembahyang Jumaat, dan khutbah tu 2 menggantikan 2 rakaat macam kita sembahyang Zuhur tu. Itu sebab dikira ini sebagai dalam konteks tayamum hukum fardu. Ya, bersalahan sembahyang jenazah seperti hukum sembahyang sunat. Jadi macam solat jenazah kata dia berbeza dengan yang fardu tadi. Sembahyang jenazah ini bila nak sembahyang hukumnya sama seperti hukum sembahyang sunat. Nak sembahyang kita ambil wudu tayamum dan kita solat jenazah. Kalau keperluannya lah, maknanya di sini macam sembahyang jenazah fardu kifayah, 2-3-4 orang sembahyang, yang lain tak payah sembahyang. Tapi kalau sembahyang ramai lagi bagus, sebab doa tu penting. Doa kepada mayat tu, sebab tu di Kedah, di mana-mana kalau tuan-tuan duduk Kedah kan mereka panggil duduk pondok mai sembahyang sampai penuh masjid. Cuma masalah kedua pula bagi duit. Jadi bila bagi duit tu, hak mai sembahyang tu hak isap okok berkepui kat luar masjid pun dah, lepas tu mai sembahyang sebab dia nak duit. Budaya ni masih berakar umi di sana, payah nak ubah, saya pun tak nak ubah, pening kepala. Kita nak orang mai sembahyang tu ikhlas. Jadi yang boleh kita buat, kita bagi duit minyak kereta depa mai, kita bagi kat driver tu lah. Tapi bagi kat driver pun hak lain pun nak juga, ini masalah. Itu memang di Kedah macam tu. Tuan-tuan pilih kalau kematian di Kedah kan ramai orang sembahyang kan, sebab orang nampak doa tu penting. Cuma kita bimbang niat orang sembahyang tu lah. Mudah-mudahan dia niat betul lah, ikhlas lah. Tu je lah. Dan dikiaskan sikit lagi dan dikiaskan niat menyentuh mushaf dan tawaf dengan mengharuskan keduanya. Maknanya nak menyentuh Quran, niat macam tu juga. Kalau kita niat sembahyang, dia kata yang ni boleh dikiaskan untuk kita nak baca Quran atau tawaf. Cuma kalau tuan-tuan boleh ubah, boleh kalau untuk tawaf listibahati tawafi. Kalau untuk Quran atau baca Quran listibahati qiraati Quran. Kalau tak boleh juga ikut niat ni pun tak apa, kata dia dikiaskan. Hukum kias ni hukum perbandingan. Boleh untuk kita baca Quran, kita niat ambil tayamum untuk ni. Sebab dia kata boleh guna pakai hukum kias. Dalam hukum fiqh tuan-tuan, hukum dalam bab hukum ni kita ada ijma' ulama, ya, kita ada kias, kita ada masalahul mursalah. Ada banyak. Kalau panggil fatwa nak buat hukuman tu, dia akan tengok semua tu. Kias ni maknanya perbandingan hukum, perbandingan. Ambil sebenarnya ni yang hampir sama dikiaskan, okey boleh. Itu dipanggil kias. Okey, itu. Jadi saya rasa kita berhenti pada rukun yang pertama, rukun wuduk, rukun tayamum yang pertama, niat. Kita akan sambung insya-Allah minggu depan yang kedua, ya, yang kedua, iaitu memindahkan tanah. Kita tanda di situ ya tuan-tuan, dan keduanya. Allah, mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qala wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.